Didik TV KPM. Le titre, c'est Mes émissions préférées. Ok, ça, on peut voir le standard d'apprentissage, exprimer ses impressions en thème simple. Ok, ça veut dire que on va faire des activités plutôt sur la compréhension orale. Donc, il faut que mes élèves et les élèves maîtrisent bien les phrases simples à l'oral en utilisant les marqueurs chronologiques. Baik, cikgu. Kita teruskan lagi apa yang sebenarnya emission preferé ni. Banyak saya rasa yang kita nak tengok sama-sama ya. Okey, untuk yang pertama, untuk kita akan masuk les marqueurs chronologiques. Ada di sebelah Hanif. Yang pertama sekali ada 9 mots de marqueurs chronologiques. Yang pertama au début de. Minta saya boleh tampal di sini, cikgu. Tampal di situ. Au début de. Au début de. Ça c'est le premier marqueur chronologique. Ensuite, deuxième, on a tout d'abord. Tout d'abord. Troisième mot, kita ada d'abord. Saya tampal di sini. Le quatrième, on a ensuite. Ensuite. Sebutannya. Ensuite, oui, très bien. Yang kelima, kita ada après. Après. Oui, après. Après. Puis. Puis. S tak bunyi puis. S tak bunyi, cikgu. Puis. Cikgu, boleh saya cuba, cikgu? Boleh. Ini, adakah ini on fin, cikgu? Betul ke? Sikit lagi. Enfin. 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 À la fin de. À la fin de. Dan yang terakhir. Et finalement. 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 Finally adalah finally. Dan last sekali adalah finalement. Untuk je vais vous expliquer la différence entre ces 9 mots de marqueur chronologique. Ici, on a 3 mots au début de, tout d'abord, d'abord. Ça, c'est pour indiquer le premier, l'événement, événement. First situasi ataupun first event dalam sesuatu kronologi, kita perlu mulakan dengan ketiga-tiga ayat ni dululah. Au début de maksud at the beginning of, dan diikuti normalement au début de kita ikuti dengan le nom. Au début de l'émission, au début du jeu. Ensuite, pour introduire l'événement suivant. Événement suivant, c'est-à-dire selepas événement yang pertama, kita boleh guna ensuite, puis dan juga après. Selepas événement yang kedua, c'est l'événement postérieur. On a puis, on a aussi après. Kalau dekat sini kita nampak puis, après. Dua-dua sama. Boleh ke kita guna ayat yang sama? Sebagai contoh kita guna first. Event yang pertama kita guna d'abord. And then event yang kedua kita guna puis. Of course, event yang ketiga kita elakkanlah guna perkataan puis juga. Supaya ada variety tu. And pour terminer l'événement, c'est-à-dire le dernier événement, on peut utiliser à la fin de, enfin, et aussi finalement. Boleh? Ada beberapa pilihan, cikgu, yang kita boleh guna di situ supaya lebih cantik susunan ayat kita. Ya, betul. Ensuite, on va faire une petite révision sur la phrase SAM.
Ok, ici on a la phrase simple et la phrase complexe. Ok, apa beza phrase simple dengan phrase complexe? Ok, première, une phrase simple ne comporte qu'un seul verbe conjugué. Ok, seul verbe. Ok, satu verb sahaja. Ok, par exemple, Marie range sa chambre. Marie range sa chambre. Okay, kat sini kita nampak ada sujet, ada satu sahaja verb dan juga ada komplement objet. Objet lah. Okay, Marie kemas bilik dia. Okay, untuk phrase complexe, okay, une phrase complexe comporte au minimum, okay, deux verbes. Okay, donc plusieurs propositions. Okay, ada banyak proposition. At least 2 verb. Okay, par exemple, je m'assis. Okay, m'assis. Verb yang pertama. Et je mange. Verb yang kedua. Du nasi lemak. Okay, saya duduk. Je m'assis. Et je mange du nasi lemak. Okay, on va focaliser sur la phrase simple. Sebab hari ni kita nak buat production oral, Hanif. So, la phrase simple ni kita kena mahirkan lah. Okay, untuk murid. Okay. Tadi, une phrase simple ne comporte qu'un seul verbe conjugué. Satu sahaja verb. Kita tengok Marie adalah sujet. Sujet ni subjek lah. Okay, kata nama. Okay, boleh jadi saya, boleh jadi je, il, tu, elle dan sebagainya lah. Okey, boleh guna nama lain juga. Paul sebagai contoh ataupun Antoine. Okey. And then range. Okey, bila dah ada sujet diikuti dengan verb. Okey, verb iaitu kata kerja, mengemas. Okey, range daripada ranger. Okey, sa chambre. Okey, ni adalah objek dia lah. Okey, objek terbahagi kepada 2. Ada COD, ada juga COE. Okey, COD ni apa? COD complément, C O objet D direct. Okey, dan lagi satu complément objet indirect, indirect dan juga direct. Okey, kalau macam ni kita lihat agak-agak Hanif. Agak-agak ni direct ataupun indirect. Saya rasa ni direct cikgu. Dia betul. kemas bilik dia. Dia terus direct. Mari kemas apa? Bilik dia. Okey? So ini adalah komplement objet direct. Okey. Sekarang ni kita nak uji kita punya murid. Okey, nak buat ayat simple. Okey, phrase simple. Okey. Sebelum tu saya akan cuba dulu. Okey. Saya akan cuba dulu. Exam yang pertama, okey. Kita nampak ada television di situ. Betul? Betul, ada cikgu. Television. Donc first kali kita akan guna sujet je. Okey, je ni adalah saya lah. Okey, daripada gambar tu agak-agak kita boleh cakap apa? Je regarde. Okey, je regarde. Regard. Menontonlah ataupun watching. Okay. Television. La télévision. Télévision. Okay, ni adalah COD lah. Okay, direct. Okay, complément objet direct. Okay, je regarde quoi? Regarde la télévision. Ensuite, la deuxième image. Qui veut essayer avec le verbe tout? Siapa yang ingin mencuba? Qui veut essayer? Deuxième. Moi, mon Dieu. Ah oui, pouvoir rasen. Tu écoutes de la musique. Très bien. Tu écoute. Okey. Kata kerja dia adalah écoute. Écouter daripada écouter. Okey, dengar. Tu écoutes okey, de la musique. Dalam music. De la musique. Tu écoute dalam music. Saya sedang mendengar. Saya mendengar lagu. Kalau saya je. Je. Maaf. Tu Dia. Dia awak. awak. You. Okey, awak mendengar
lagu. Lagu. Okey, très bien pour Farasen. 5 bintang. Okey, 5 bintang. Ensuite, qui va essayer avec le verbe il? Qui Moi, va monsieur. essayer avec le verbe il? Sorry Okey. Dia tengah baca buku. Okey, Akila. Il lit un livre. Il lit un livre. Très bien. Il lit. Okey, baca daripada lire. Okey, membaca, lire. Okey, apa benda tu? Objek dia adalah alif. Alif. Buku. Alif. Okey, sini pun kita boleh guna L. Okey, L, il. Apa beza dia adalah il adalah maskula dan L adalah femina. Lelaki, perempuan. He, she. Okey, ensuite, avec le verbe vous, qui veut essayer? Avec le verbe vous. Tulis. Moi, monsieur, Ah oui, Jonathan, s'il te plaît. vous écrivez un lettre. Okey, vous écrivez. Écrivez. Okey, tulis. Okey, très bien. 5 bintang untuk Jonathan. Okey, vous écrivez. Okey, une lettre. Okey, écrivez apa? Une lettre. Okey, écrivez une lettre. Ensuite, okey, kali ni kita minta host kita lah. Saya akan cuba, cikgu. Okey, host kita guna le sujet nous. Nous. Oui. Kami. Okey, kami. Okey, dekat sini dia tengah manger. Manger. Dekat sini ada du pain. Oh, saya ingat baguette, cikgu. Oh, baguette bukan. Baguette. Baguette dia panjang sikit. Ya, yang ini lebih kepada du pain lah. Dupa ialah Okey. roti, ya. Ya, betul. Nous. Nous. Manger. Manger. Dupa. Du pain. Okey, Du pain. très bien. Not bad. Not bad, Okey. cikgu, So, Donc, nous. ici nous mangions. Mangions. Sebenarnya kita ada conjugaison di sini. Okey, tak apa. Mungkin Hanif boleh ambil kelas bahasa Perancis lepas ni. Okey, tak apa. Okey, nice try. Maksudnya Hanif tahu S, V, Objek. O. Okey, sujet, verb dengan objek. Okey, maksudnya Hanif tahu macam mana nak construct ayat simple. Okey, seterusnya il dengan L. Okey, il pluriel. Siapa nak cuba? Nombor 6. Moi, monsieur. Ah oui, elle a mati. Très bien. Quoi? Il joue dans jardin. Okey, dia tengah main. Jouer. Okey, il joue. Okey, dans le jardin. Okey, boleh So dekat sini sujet ada je, saya, tu, awak, il dengan L, dia, lelaki dan perempuan, vous, awak untuk formal, okey, nous, kami, il pluriel dengan L pluriel adalah mereka, lelaki dan perempuan. Baik, saya rasa itu sangat menarik. Kita sedang belajar macam mana kita sebut tadi juga la phrase sam. Les phrases simples. La phrase sam iaitu membina ayat dengan asas yang mudah Ya, betul. Didik TV KPM